Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnita Azla binti Hashim, pemegang kad matrik C19A0530. Saya telah mengambil tajuk suku kaum Rungus di Sabah bagi tugasan akhir SCY 3073 Warisan Budaya dan Masyarakat Pribumi. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai suku kaum Rungus di Sabah tersebut. Sejarah suku kaum Rungus. Suku kaum Rungus merupakan penduduk terbesar di kawasan utara Sabah. Suku kaum Rungus adalah penduduk asli Kepulauan Borneo sejak berabad-abad lamanya. Suku kaum Rungus juga dikenali sebagai Momongun yang terdiri daripada Tobilong, Kimaragang, Songsogun, Sungai dan Tabonyo. Momongun Rungus merupakan nama nenek moyang mereka yang dikenali sebagai Aki Rungsut. Aki Rungsut adalah tokoh bangsa Momongun Rungus yang telah membuka Teluk Bandau sebagai pusat perdagangan sistem barter pada zaman lampau. Pada hari ini, kira-kira 76% suku kaum Momongun Rungus adalah menganut agama Kristian, kira-kira 13% adalah penganut agama Labus, iaitu agama nenek moyang Momongun Rungus, dan kira-kira 11% Momongun Rungus yang beragama Islam hasil perkahwinan campur. Bahasa Momongun Rungus dikenali sebagai Boros Momongus atau bahasa Rungus. Kata Momongun adalah kata terbitan daripada kata akar Pogun dengan menyambungkan sebutan Mam sehingga membentuk kata Momongun yang bermaksud pemilik tanah. Perkataan ini terhasil dari doktrin agama tradisi bangsa Momongun Rungus iaitu agama Labus. Agama Labus adalah terhasil dari dua perkataan dari bahasa Momongun Rungus iaitu agama dan Labus. Agama dalam bahasa Momongun Rungus adalah berasal dari kata asas iaitu A dan gama. A merujuk kepada boleh, manakala gama bermakna lakukan, buat atau amalkan. Labus dalam bahasa Momongun Rungus adalah dari kata asas. Labus yang bermakna keluar. Jadi agama Labus bermakna satu set atau satu himpunan hukum-hukum, amalan-amalan dan peraturan-peraturan moral dari bangsa Momongun Rungus yang mampu mengelakkan atau mengeluarkan masyarakat mereka dari hukuman-hukuman kino ringan, iaitu Tuhan bangsa Momongun Rungus. Momongun Rungus didapati mempunyai persamaan dengan rumpun Dayak Kalimantan, Dayak Sarawak dan Kadazan Dusun di Sabah. Tidak hairanlah Momongun Rungus ini sering kali juga dikenali sebagai Dayak Laut atau Dayak Dusun. Selain di Malaysia, bangsa Momongun juga turut ditemui di negara-negara jiran seperti Indonesia dari rumpun Dayak Uud, Danum dan Brunei, iaitu Dusun Brunei didapati bahawa bahasa mereka juga mempunyai kesamaan dengan bahasa Momongun. Apa yang jelas, bangsa Momongun merupakan penduduk asli Kepulauan Borneo iaitu kepulauan ketiga terbesar di dunia. Pakaian tradisional suku kaum Rungus. Pakaian pengantin. Adat-adat. Okey, antara adat suku kaum Rungus ialah adat perkahwinan, adat pertunangan, adat kematian dan pengebumian, adat persiapan penanaman benih dan sebagainya. Upacara Managas dan Mamasi. Selain itu juga tidak lupa terdapat upacara iaitu Managas dan Mamasi. Upacara Managas, satu upacara penyucian negeri Sabah yang dilakukan oleh nenek moyang Momongun Rungus sejak zaman purba Nunuk Ragang lagi. Selain itu, satu upacara korban,
menyucikan segala dosa manusia, dan sesiapa yang telah berbuat jahat akan ditimpa wabak penyakit dan pelbagai malapetaka. Upacara managas ini dilakukan kerana dosa-dosa zina, curi, penipuan dan pembunuhan dan segala bentuk dosa-dosa manusia yang telah dilakukan dalam tempoh 100 tahun sebelumnya. Upacara mamasi pula bermaksud menyuburkan perjanjian managas. Ia dilakukan oleh Bobolizan Robusan dan korban Kinze. Bobolizan Guramanu iaitu perjanjian kesejahteraan. Upacara ini dilakukan bagi menebus dosa-dosa kitaran 100 tahun. Selain daripada itu, ia juga satu upacara meningkatkan kepada lumaang bahawa perjanjian itu masih terus hidup. Pelbagai hukum adat. Seterusnya, pelbagai hukum adat, antaranya hukum adat Sonsai, hukum adat mati jatuh dari pokok, hukum adat lapau, hukum adat kekecewaan akibat mungkir janji, adat dan pantang larang ibu baru bersalin, hukum adat anak melawan ibu bapa, hukum adat dan pantang larang perempuan yang sedang hamil, hukum adat menyumpah orang lain, hukum adat kopunan dan sebagainya. Beberapa kraf tangan yang dihasilkan. Alatan tradisional yang digunakan dan aktiviti yang dilakukan. Rumah panjang. Ruang bawah rumah panjang digunakan untuk memelihara binatang. Setiap ruang dalam rumah panjang dipunyai oleh sebuah keluarga yang terdiri daripada sebuah bilik besar, sebuah loteng, dapur di dalam bilik, sebuah anjung, sebuah pelantar dan tempat mencuci pinggan mangkuk. Purata penghuni untuk satu bilik dalam rumah panjang ialah 8 orang bergantung pada bilangan anak yang terdapat dalam sebuah keluarga. Walaupun rumah panjang kelihatan seperti sebuah rumah sahaja dengan atap yang bersambung, tetapi di bahagian dalam rumah tersebut terdapat banyak bilik yang terpisah-pisah menempatkan setiap satu unit keluarga. Beberapa tarian yang dimainkan.
Tarian yang dimainkan semasa perkahwinan. Suasana semasa hari perkahwinan. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang dan selamat datang kepada pimpinan tim, tuan-tuan dan tuan-tuan yang bersedia. Sebentar lagi kita akan mengadakan acara untuk buat satu persandingan di dalam kawasan Ligarni. Dan nampaknya bagi pengantin lelaki sudah pun siap sedia. Dan kami sekarang ini sedang menantikan ketibaan kepada pihak perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, pada petang hari ini kita datang di sini untuk menyaksikan dan menyempurnakan bagi mempelai kedua-dua sekali. Jadi tabung diterus nampaknya sudah diambil pintu dan mereka sedang siap-siap untuk turun di pentasnya. Ini dia wanita-wanita kita bersama pengantin baru. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih.